Pohon beringin tegaknya tinggi, kalau rendah menyapu bumi, menghibur aku, menolong aku. Bertiuplah, oh angin bayu, laju, laju, buaiku laju. Assalamualaikum. Apa khabar semuanya? Anak-anak Mak Jah di luar sana, cucu-cucu Mak Jah yang Mak Jah sayang di luar sana, walau di mana saja berada. Apa khabar semuanya sayang-sayang Mak Jah? Alhamdulillah, anak-anak, cucu-cucu, Mak Jah sentiasa mendoakan anak-anak Mak Jah di luar sana, di mana saja berada. Mak Jah mendoakan semoga anak-anak, cucu-cucu berada di dalam keadaan sehat walafiat, diperbanyakkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin. Dan yang paling penting anak-anak, semoga kita semuanya mendapat redha Allah. Kerana redha Allah itulah yang paling bernilai, yang paling penting dalam hidup kita sebagai makhluk Allah yang bernama manusia ini, ya anak-anak. Diam tak diam kan anak-anak, masa begitu cepat berlalu. Dah masuk minggu lain, masuk minggu lain, masuk minggu lain. Alhamdulillah. Masa memang sangat pantas berlalu, ya anak-anak. Sebab itulah kita sebagai manusia, kita kenalah sentiasa ingat mengingat, sayang menyayangi di antara satu sama lain. Lagi satu, masa tidak akan menunggu kita anak-anak. Kita sebagai manusia harus memanfaatkan masa kita yang sangat bernilai itu dengan perkara yang baik-baik. Kerana apa? Kerana semoga kita mendapat redha Allah. Kerana kalau masa dah berlalu, kita tak boleh nak kejar lagi, dia dah berlalu. Jadi pada minggu ini, ya anak-anak, seperti biasa, Mak Jah tetap dengan cerita seram dia. Kali ini anak-anak, ya, Mak Jah ingin berkongsi cerita seram, memang sangat seram anak-anak, mengenai seorang mekanik. Mekanik ni pengalaman dia, bagaimana pengalaman dia membaik pulih atau apa orang kata, orang putih kata repair lah, membaik pulih, merepair van jenazah. Seorang mekanik ni nama dia Zaidi. Dia ni dia bekerja, dia ni sebagai mekanik lah. Jadi dia telah menceritakan pengalaman ni dalam Facebook dia lah. Jadi Mak Jah ni tahulah Mak Jah kan suka cerita-cerita seram, cerita misteri. Gobek punya gobek, orang kata terjumpa cerita si Zaidi ni. Jadi Mak Jah teruja kerana Mak Jah rasalah pengalaman dia memang sangat seram anak-anak. Mak Jah baca pun macam macam orang kata seriau, ngilu kita bacanya. Macam manalah dia berhadapan dengan masalah keseraman dia tu pada masa tu, ya anak-anak. Jadi kan kejadian ni katanya berlaku dah lama lah, pada tahun 2015, dah lama dah. Jadi si mekanik ni dia bercerita macam mana pengalaman dia masa dia nak baik pulih van jenazah. Van jenazah ni anak-anak,
dia dah terbakar. Dia terbakar pada masa dia hantar satu jenazah ni ke tanah perkuburan. Lepas tu dia balik daripada hantar jenazah tu ke tanah perkuburan tu, dia terbakar. Pasal apa dia terbakar dia tak cakap pula lah. Tapi dia van tu terbakar. Jadi bila van ni dah terbakar, mestilah dia orang nak repair balik kan. Jadi menurut kata si Zaidi ni, dia kata van ni yang masa dia orang suruh dia repair tu dah 6 bulan anak-anak. 6 bulan tersadai. Pasal apa anak-anak? Pasalnya semua pomen-pomen tak nak repair. Semua diorang tak nak repair. Jadi apabila pihak masjid ni dia berjumpa dengan si Zaidi ni, dia minta tolong si mekanik ni, tolonglah repair van ni kerana dah 6 bulan tersadai tak ada siapa nak repair. Semua pomen dekat kawasan tu tak nak repair. Jadi Zaidi ni pun macam dia, yelah baiklah dia ni kan, dia kata okeylah, memandangkan dia pun kesian nak repair dia pun anak-anak, dia kata kurang-kurang 10k nak repair dia tu, maknanya dia memang dah teruk lah, dia memang dah terbakar teruk kan. Jadi dia pun tak nak, dia pun memandangkan orang lain tak nak, dia pun bersetujulah untuk repair van jenazah tu. Jadi apabila si Zaidi ni dah setuju, pihak masjid pun dia orang pun dia panggil tariklah van tu, sebab dia dah tak boleh berjalan kan. Tariklah ke tempat bengkel si Zaidi ni. Jadi dia kata pada waktu van jenazah tu, dia orang tarik van jenazah tu ke bengkel dia, tepat waktu maghrib. Dia kata sampainya dekat bengkel dia tu pada waktu maghrib. Kemudian dia kata dia pun dah ada satu insting tau anak-anak. Kita manusia ni kan, kita ada naluri kan. Dia ada insting macam tak berapa syok aja kan, rasa macam tak sedap hati. Jadi dia kata pasal apa, bila van tu sampai je dekat bengkel dia, ribut, tidak angin, tidak mendung, tidak tiba-tiba anak-anak hujan begitu lebat. Dia kata hujan lebat masa van tu sampai. Jadi dia pun nak masukkan van dia tu ke dalam bengkel. Pula anak-anak nak dijadikan cerita. Staff yang lain kata tolonglah jangan masukkan van ni dalam bengkel. Sebab nak repair kena masuk dalam bengkel kan. Jadi si Zaidi ni pun alamak, macam mana dia orang kata tolonglah. Dia orang semua staff yang lain tu semua tak setuju van tu dimasukkan dalam bengkel. Jadi van ni terpaksa di repair di luar bengkel. Dah lah gelap kan masa tu, yelah dah maghrib kan. Jadi diletakkan di luar bengkel. Jadi dia kena repair di luar bengkel. Lepas tu tak ada tak ada lampu yang canggih lah, terpaksa gunakan lampu ayam je dia kata. Lampu ayam dan juga adalah sikit lampu jalan. Lampu jalan tu sikit. Lepas tu dia pun repair lah kan. Yelah dia pun mulalah kerja dia. Tapi anak-anak, si Zaidi ni, staff yang lain semua tak nak tolong dia. Semua takut. Ada seorang ni aja, seorang budak ni, dia tak bagi tahu nama apa, seorang budak ni aja yang berani nak tolong dia. Yang lain semua tak berani. Jadi si Zaidi ni dengan seorang lagi kawan dia yang sanggup tolong dia ni, mereka berdua lah yang terpaksa menguruskan van ni, merepair dia. Jadi dia kata masa mula-mula dia nak repair, dia kata yelah dia kena bersihkan balik kan anak-anak van tu. Mestilah dah ada, orang kata bila satu benda tu dah terbakar, dia hitam apa semua kan. Si Zaidi ni kata bila masa nak repair
repair van ni, dia kata tempat yang paling seram, dia kata. Paling seram dia nak repair belakang van tu, anak-anak. Yelah, belakang van tu yang tempat keranda tu kan. Dekat situlah dia kata bila dia masuk dekat situ, dia kata Masya Allah, katanya bulu roma dia semua meremang. Orang kata dia rasa sangat-sangat macam sangat apa orang kata seriau, dia rasa macam seram sejuk. Dia kata perasaan dia tu kerana apa, anak-anak bila dia bersihkan dekat belakang tu, semua ada lagi anak-anak, masih ada kain kapan, macam lebih-lebihan kain kapan, masih ada kain batik yang orang tutup keranda tu, masih ada, dia kata bau kapur barus dia lagi, dia kata tahu. Lepas tu masih ada, dia kata itu apa tu, tanah kubur. Macam sikit-sikit kan, bila kita orang tu dia letak keranda dekat tepi kubur nak masuk liang lahat. Jadi bila dia masukkan balik, tanah tu kan ada macam kesepihan dia tu masuk. Dia kata masih ada semua ada dekat dalam, dekat belakang tu. Dia kata kain kapan, tanah kubur apa semua dia terpaksa bersihkan. Dia kata nasib baiklah keranda dia kata tak ada. Sebab apa, dia dah bagi tahu dekat pihak masjid, dia kata tolonglah ambil keranda sebab dia nak bersihkan semua. Dia pun tak sanggup, anak-anak, takkanlah dia orang nak biarkan keranda masih ada kat situ kan. Jadi dia pun mulalah pekerjaan, dia pun bersih. Dia nak repair balik kan. Jadi waktu dia merepair van ni, dia tak boleh ambil masa dia kerja. Sebab apa, masa dia kerja tu macam office hour kan. Lepas tu dia kata dia terpaksa buat repair van ni dari waktu malam, yakni pada pukul 8 malam sampai 12 malam. Kerana apa? Kerana siang dia nak pergi, dia nak repair kereta-kereta yang lain kan. Lagi satu, itu je lah masa yang dia ada. Jadi anak-anak bayangkanlah, pukul 8 sampai pukul 12 malam. Itu tak banyak masa sangat dia ada kan. Jadi dia kata besok tu dia sambung lagi. Besoknya anak-anak, besoknya si Zaidi ni, lepas dia habis kerja dia mekanik, dia sambung nak repair van jenazah ni kan. Tapi Zaidi ni pun pelik tau anak-anak. Dia kan, masa dia repair van jenazah tu, dia dah bersihkan belakang dia, adalah benda-benda wiring apa semua, dan nak repair banyak kerosakan. Dia kata pada satu hari ni dia tengah repair van tu, tiba-tiba anak-anak, lampu dalam van tu lip-lap. Dia pun terkejut. Pasal apa ada lampu pula, dia kata dalam van ni. Dia berkedip-kedip macam tu. Dia macam terfikir pasal apa van tu, dia wiring semua dah rosak anak-anak, dah terbakar kan. Dia pun dia dah mulalah gerun anak-anak. Kenapa, dia kata dalam hati dia kan, kenapa ada lampu lip-lap pula, sedangkan wiring tak boleh ni, dah rosak, nak kena balik. Tapi dia buat tak tahu je, dia jalankan, dia kerja dia kan, dia buat aja. Lepas tu dia teringatlah orang kata, orang pesan kalau buat benda-benda macam ni mulut jangan celupar kan. Lepas tu anak-anak, masa dia tengah repair tu, datanglah seorang kawan ni. Biasalah kawan-kawan ni, kadang-kadang kawan-kawan kita ni diorang ni suka berlawak jenaka. Jadi kawan ni usik dia. Masa dia tengah repair van tu, kawan dia datang. Kawan dia kata, kawan ni mulut celupar jugalah. Dia kata, wah, tengah repair van ke? Dia kata kan. Jadi dia kata, ya. Dia kata, dia tengok apa semua, dia kata, wah, nasib ni. Dia kata apa tau, keranda tak ikut sekali ke? Dia buat waktu tu dekat si Zaidi ni. Zaidi ni diam. Zaidi dia kata, alahai, dia ni mulut celupar lah pula. Lepas tu dia pun
dia pun buatlah kerja dia. Jadi kawan dia pun sajalah sambil lalu orang kata nak melawak kan. Kawan si Zaidi ni tadi bila lepas dia cakap itu, lepas dia cakap van tak keranda tak ikut sekali ke? Lepas dia macam tu dia saja sambil lalu tu dia pun baliklah rumah. Anak-anak tahu apa berlaku? Ni Mak Jah nak cerita. Apabila kawan yang mulut celupa ni tadi balik ke rumah, dia terpandang, dia ternampak ada makhluk ikut dia balik, anak-anak. Ikut dia balik, tahu tak? Dia dah macam perasan apa benda ikut aku balik ni. Dia macam kita perasan kan. Lepas tu dia pun balik rumah, dia masuk dalam rumah. Makhluk tu ikut dia masuk ke dalam rumah sekali, anak-anak. Lepas tu dia pun mungkinlah dia bacalah ayat-ayat apa kan untuk bagi makhluk tu halau makhluk tu daripada rumah dia kan. Lepas tu besok tu dia datang pergi jumpa Zaidi ni balik. Dia kata, Allah, dia kata, kau tahu tak apa berlaku dekat aku semalam? Dia kata, Zaidi ni kata apa berlaku? Semalam aku mulut cerupa, aku cakap macam tu, keranda tak ikut sekali, benda lain ikut aku balik. Dia kata, itulah Zaidi kata kau jangan mulut cerupa kan. Lepas tu anak-anak, Zaidi ni perasan tau. Dalam waktu dia repair van ni, dia kata seorang pun kawan-kawan dia tak nak lepak dengan dia. Selalu kalau dia macam ambil overtime malam apa semua kan, ada orang nak lepak, kawan-kawan dia nak lepak, ini dia orang tak nak. Jadi dia pun muskil, dia pun tanya dekat kawan dia, kenapa you all tak nak lepak dengan dia? Dia kata, rupanya anak-anak, kawan-kawan si Zaidi ni, beberapa orang kawan Zaidi ni, masa diorang mungkin kebetulan diorang nak balik rumah diorang, dia lalu dekat bengkel si Zaidi ni tengah repair van tu, diorang ternampak dalam van jenazah ni ada seorang perempuan. Jadi diorang takutlah, diorang tak maulah singgah jumpa Zaidi ni. Tapi yang peliknya, si Zaidi ni tak nampak, anak-anak. Tapi ini dia. Tapi Zaidi ni bila dia repair ada satu hari tu, dia kata dia repair van, tiba-tiba anak-anak radio berbunyi dengan kuat dalam van. Ada radio lah juga kan, ada kereta apa semua pada radio. Tiba-tiba dia kata radio berbunyi dengan kuat. Dia pun tak tahu dari mana. Bunyi tu dia bunyi yang memang kuat, tapi dia macam bukan lagu, bukan apa. Tiba-tiba kuat, dia tengah repair tu dia terkejut. Apa hal pula radio berbunyi kuat ni, dia kata. Tapi dia diam je lah. Lepas tu dia kata, dia repair lagi. Hari yang lain itu, tahu apa pula berlaku? Ni, apa nama yang macam lampu dekat atas van tu kan, kalau van jenazah dia ada lampu dekat atas. Lampu tu menyala lelap kuat-kuat, macam tak berhenti. Dia kata reda je lah. Dia macam dah pasrah lah. Semua benda dah ganggu dia. Tapi cumanya dia tak nampak perempuan aja. Sebab kawan-kawan dah 2-3 orang dah mengadu dengan dia. Dia kata, Zaidi, kau tahu tak, dia orang cakap aku nampak ada perempuan dalam van tu. Sebab itu aku tak nak malam-malam tak nak pergi dekat engkau, dia kata. Tapi Zaidi ni tak nampak. Zaidi ni cuma kena gangguan lampu liklap. Lepas tu lampu yang apa dekat atas van tu menyala 2-3 kali, menyala sorang-sorang macam tu. Lepas tu bunyi radio yang kuat. Tapi dia kata dia takut, memang dia takut. Sebab apa? Dia kata setiap kali dia nak repair tu dia mesti ada bau kapur barus. Memang dia kata kuat bau tu. Dia kata dia pun tak boleh nak buat apalah nak sebab dia nak tak nak, dia terpaksa habiskan juga kerja dia kerana dia telah berjanji dengan pihak masjid kan. Memang lamalah dia kata memang satu apa orang kata energi yang sangat berat lah, sangat bila time dia nak repair van jenazah tu,
dia kata staff-staff yang lain semua cabut nak balik. Dia kata memang cepat-cepat dia orang nak balik. Dia orang takkan tunggulah sampai maghrib. Tinggal dia seorang dengan pembantu dia lah. Pembantu yang lagi seorang tu pun dia mungkin terpaksa kan. Yang lain tu semua dah balik cepat, dia kata. Jadi tinggal dia orang berdua je anak-anak yang repair van tu. Jadi diam tak diam dia kata van ni ambil masa lama juga untuk dia repair. Dia kata dia ambil masa untuk siapkan van tu lama anak-anak. Memang orang kata, dia kata lebih kurang 3 bulan baru siap. Dia kata itu pun dia memang energi yang sangat berat, yang orang kata dia terpaksa tawakal aja, macam-macam gangguan yang dia terima. Tapi nasib baik je dia tak nampak perempuan dekat dalam van tu. Kalau dia nampak, tak tahulah apa berlaku dekat dia kan. Yang nampak cuma kawan-kawan dia. Banyak kawan-kawan dia nampak ada perempuan dalam van tu. Jadi apabila van ni dah siap dah anak-anak kan, bila van ni dah siap, dia pun kena hantar inspection kan, orang kata dekat Puspakom. Jadi dia pun bawa lah pergi Puspakom buat inspection. Tahu apa berlaku anak-anak? Orang yang buat inspection tu pun, dia pun bagi tahu dekat Zaidi ni, aku nampak ada perempuan, ada jenazah perempuan, dia kata, dalam van yang tu, dia kata. Jadi Zaidi ni kata, Masya Allah, kenapa banyak sangat orang nampak ada perempuan kat dalam. Jadi dia kata, cuma dia je tak nampak. Nasib baik dia tak nampak. Apalah berlaku agaknya, dia kata. Dia pun muskil juga, dia nak tahu kenapa kebanyakan orang lain nampak ada perempuan dekat dalam van tu. Mungkin tak tahulah apa yang berlaku, sebab dia pun tidak tanya kepada pihak masjid apa yang berlaku, bagaimana van boleh terbakar, ada tak sebelum tu dia hantar jenazah perempuan ke apa ke. Dia tak bertanya kepada pihak masjid. Yang dia tahu, dia buat aja kerja dia. Kalau Mak Jah ni, orang kata kalau tengok van jenazah ni, kadang-kadang ialah kita seram juga anak-anak. Tambah kalau ialah kadang-kadang kita macam Mak Jah kan pergi syuting apa semua, kadang-kadang kita tumpang masjid kan, dah nak maghrib ke apa, tumpang masjid. Kadang-kadang kita suami Mak Jah ni suka parking dekat betul-betul tepi van jenazah kan. Jadi kita pun nak keluar daripada kereta, pandang van jenazah kan. Memang kita ni aura van jenazah ni, walaupun orang kata siang ke malam ke, dia ada satu perasaan kita lain macam, mengingatkan kita kepada kematian. Jadi memang orang kata memang seram lah kalau orang kata berselisih malam-malam, kita bawa kereta, tiba-tiba van jenazah lalu, memang seram. Apatah lagi perkara yang berlaku dengan budak mekanik yang nama Zaidi ni kan. Itulah dia ceritanya anak-anak. Jadi apa pun kita sebagai manusia ni, orang kata kita kenalah berwaspada sentiasa dalam hidup kita ya anak-anak. Jadi itulah dianya cerita yang Mak Jah kongsikan kepada anak-anak. Semoga anak-anak seronok mendengarnya. Dan insya-Allah anak-anak, kalau diizinkan Allah, insya-Allah kita bertemu lagi di minggu depan dengan cerita seram yang lain pula tau. Apa pun Mak Jah minta maaf kerana dah ambil masa anak-anak. Pada anak-anak yang banyak orang kata bagi komen dengan Mak Jah, komen-komen yang mendoakan kesihatan Mak Jah kepada keluarga Mak Jah. Mak Jah ucapkan banyak-banyak terima kasih tahu. Jadi sama-samalah kita mendoa untuk kebaikan semuanya. Apa pun ingat pesan Mak Jah tahu anak-anak, hidup di dunia ni jangan leka, kerana ada yang memerhatikan kita setiap masa.